Baik, kita tinjau dahulu perkembangan banjir membabitkan negeri-negeri di pantai timur. Di Kuantan, Pahang, banjir pulih sepenuhnya dan satu-satunya pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Kempaadang di Sungai Soi yang dibuka Isnin lalu telah ditutup pukul 8.30 pagi tadi. Menurut jurucakap Bilik Gerakan Banjir IPK Kuantan, 51 penduduk daripada 11 keluarga telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Namun, penduduk terlibat diingatkan agar berjaga-jaga sekiranya kembali hujan, kawasan kediaman mereka mudah dinaiki air, ekoran berada di kawasan rendah. Dalam pada itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sebagai agensi yang mempengerusikan jawatan kuasa tindakan bencana banjir di Pahang terus memantau perubahan cuaca di kawasan berisiko banjir. Ini kerana banjir yang melanda Kuantan beberapa hari lalu disebabkan hujan lebat yang menyebabkan kenaikan paras air sungai. Antara kawasan yang dipantau ialah sekitar Sungai Belat, Sungai Kuantan dan Sungai Pandan. Butiran lanjut kita bersama wartawan Ayu Norihan Saleh. Ayu, silakan. Terima kasih rakan tugas. Lazimnya pada bulan Disember ini merupakan musim tengkujuh di Pantai Timur. Tidak terkecuali di daerah Kuantan Pahang ini apabila beberapa keluarga telah pun dipindahkan di pusat pemindahan sementara akibat bencana banjir. Selain hujan lebat, kenaikan paras air sungai juga menjadi punca kepada berlakunya bencana itu. Dan mengetahui perkembangan lanjut, saya kini bersama Jurutera JPS Daerah Kuantan, Puan Sumiliana Sulong. Baiklah Puan, mengenai paras sungai, mungkin Puan boleh nyatakan kenaikan paras air sungai di Kuantan ini. Buat masa ini, daerah Kuantan telah pun melepasi paras air pasang besarlah di daerah Kuantan dan setakat ini paras air sungai-sungai utama di daerah Kuantan masih lagi ada dalam keadaan normal, dan walau bagaimanapun pihak JPS sentiasa siap siagalah dengan sebarang perubahan cuaca, memandangkan ini masih lagi di musim tengkujuh lah, dan kami sentiasa memantau 24 jam bagi memantau kenaikan paras air sungai-sungai yang terutama di kawasan-kawasan yang berisiko banjir. Mengenai sungai yang berisiko yang selalunya melimpah di kawasan-kawasan kawasan rendah ini, boleh Puan nyatakan sungai-sungai itu? Biasanya kawasan yang berisiko tinggi untuk banjir apabila melibatkan air pasang dan juga hujan lebat adalah Sungai Belat, Sungai Kuantan dan juga Sungai Pandan. Selain kenaikan paras sungai itu, rumah-rumah PAM di sungai ini boleh Puan nyatakan dan juga fungsi-fungsi rumah PAM itu? Setakat ini, rumah PAM di daerah Kuantan ini di bawah salian JPS adalah untuk mengawal keadaan banjir di kawasan-kawasan berisiko banjir, dan yang mana petugas-petugas JPS sentiasa bertugas di rumah PAM secara 24 jam untuk mengawal keadaan banjir sekiranya berlaku. Terima kasih Puan. Saya kira setakat itu dahulu laporan saya dari Kuantan ini. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ayu secara langsung dari Kuantan, Pahang. Dan seterusnya kita beralih ke perkembangan di Kelantan. Masih ada 46 penduduk yang berada di dua pusat pemindahan di Kuala Krai, iaitu di Dewan Pejabat Veterina Kuala Krai dan Madrasah Masjid Mani Urai. Sementara itu, kira-kira 2,200 penduduk yang tinggal di 9 buah kampung di pinggir Sungai Nenggiri di Gua Musang dinasihatkan mengikut arahan pihak berkuasa untuk berpindah sekiranya kampung mereka dinaiki air. Adu Nenggiri Datuk Mat Yusof Abdul Ghani berkata berdasarkan pengalaman banjir tahun lepas, kebanyakan penduduk berdegil untuk berpindah walaupun rumah mereka digenangi air. Ini menyebabkan urusan memindahkan mereka menjadi sukar apabila keadaan bertambah buruk. Datuk Mat Yusof ditemui media selepas majlis penyerahan program bantuan rumah PBR oleh Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar kepada 13 keluarga di Kampung Bertambaru Gua Musang.
Sementara itu, Terengganu kekal menjadi negeri yang paling teruk terjejas meskipun jumlah keseluruhan penduduk dipindahkan di dua daerah di Kemaman dan Dungun telah menurun kepada 860 orang daripada 203 keluarga setakat 12 tengah hari tadi. Jumlah itu menurun berbanding 1,384 orang yang dicatatkan portal Majlis Banjir MKN malam tadi. 11 pusat pemindahan masih beroperasi dan 25 ditutup sejak semalam. Daerah Kemaman kekal merekodkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 680 orang di 9 pusat pemindahan. Selebihnya membabitkan 50 keluarga yang ditempatkan di 2 pusat di Dungun. Dan untuk gambaran semasa di pusat pemindahan, kita akan bersama wartawan Nur Yusof di sana. Silakan Nur Yusof. Ya, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Kita sekali lagi berlintas langsung terus dari Kampung Seberang Tayu Lama di Dun Air Putih ini. Dan tempat saya bercakap merupakan sebuah madrasah yang dijadikan pusat pemindahan sementara bagi penduduk kampung ini yang dikatakan banjir ini agak serius juga di kawasan ini. Tapi semasa ini hampir pulih. Pun begitu, penduduk masih lagi berada di pusat ini kerana pihak berkuasa belum lagi memutuskan untuk menutup operasi ini sehinggalah keadaan benar-benar pulih. Dan salah satu daripada program menyediakan makanan ni merupakan satu tugas yang berat. Bagaimanapun kampung ini cukup bertuah kerana dibantu oleh anggota rela yang tampil menyediakan makanan untuk penduduk yang terjejas banjir. Dan kita bersama dengan Ketua Pelatu Rela Kampung Seberang Tayu Lama iaitu Abdul Latif Awang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Abdul Latif. Ya, saya. Berapa jumlah yang semasa sekarang? Jumlah mangsa-mangsa banjir yang terdapat di pusat pemindahan sekarang adalah seramai 166 orang terdiri daripada keluarga. Okey. Mereka ditempatkan di sini bila? Ini adalah merupakan pusat pemindahan sementara iaitu di Surau Haji Osman Kampung Seberang Tayu Hulu. Memandangkan keadaan banjir pada tahun ini agak sederhana, jadi kita adakan penempatan di sini dahulu dan jika keadaan berubah kita akan pindahkan ke Sekolah Kebangsaan Seberang Tayu. Ya. Jadi tugas utama ialah menyediakan makanan untuk penduduk yang terjejas banjir di kampung ini. Macam mana tugas kita? Kita bagi shift ke macam mana? Kita dah kerahkan seramai 30 orang anggota rela untuk bertugas menjaga kebajikan mangsa-mangsa banjir yang terdapat di kampung ini, dan kita bagikan kepada 3 shift iaitu daripada jam 8 pagi sehingga 4 petang, daripada 4 petang sehingga 12 malam dan 12 malam sehingga 8 pagi berikutnya. Dan setakat ni kaedah untuk menyediakan makanan secara dikendalikan oleh rela ni memang berkesan. Setakat ni tidak ada apa masalah yang timbul, segalanya berjalan dengan licin sebab kita telah pun dilatih untuk menyediakan segala keperluan bagi mangsa-mangsa banjir. Ya. Terima kasih Encik Abdul Latif. Sama-sama. Dan terima kasih kembali. Okey. Dan kita bersama dengan salah seorang anggota rela, Azlia alias bersama dengan kita. Dia merupakan anggota tampil untuk memberikan khidmat sukarela ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Azlia macam mana rasa dia terpilih untuk memberi khidmat kepada penduduk kampung? Rasa bangga juga sebab dapat berbakti pada kampung sendiri. Jadi apa tugas Azlia sebenarnya? Tugas saya ambil data masa-masa banjir. Pastikan pusat pemindahan cukup pada tak apa, teruskan. Lepas tu pastikan kerja-kerja bahagian masak-masak ke tak kendala. Sepanjang dalam tempoh 2-3 hari ini menempuh cabaran yang agak mencabar dalam operasi banjir. Tak ada yang mencabar setakat lagi. Setakat ni ada banjir. Tak apa, teruskan. Tak apa. Banjir dak besar mana. Mencabar tu. Nak banding tahun lepas memang lagi mencabar. Mencabar tu sebab dia naik pukul 3 pagi. Kita terpaksa bangun pagi-pagi untuk
datang ke pusat pemindahan ni untuk mengambil data masa-masa banjir. Ya, ya. Itu je lah. Agak mengejut lah. Ya, agak mengejut. Tapi boleh kendali dengan sebaik mungkin? Ya, insyaAllah boleh. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan semua ahli-ahli lah ni. Hari ni kerja memasak macam mana? Hari ni kerja memasak berjalan dengan lancar juga. Sekarang ni kita proses untuk memasak tengah hari. Dengan lauknya daging yang sumbangan daripada Parlimen Kemamang. Ya. Jadi itu tugasan setakat inilah. Ya, setakat ini je. Terima kasih Azlia, merupakan salah seorang daripada anggota rela di kawasan Pelatun Kampung Seberang Tayu Hulu yang sedia memberikan khidmat bakti kepada penduduk yang terjejas banjir. Dan rasanya setakat itulah laporan saya untuk tengah hari ini. Apapun kita akan bersama lagi pada sebelah petang nanti menerusi perkembangan semasa banjir di Kemaman. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Haji Ida Yusof secara langsung dari Kemaman, Terengganu.